Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Azman, nombor metrik 4203001061. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai 5 perkara yang perlu ibu bapa cakna masalah tingkah laku kanak-kanak dan juga tips bagaimana untuk mengendalikan masalah tersebut. Yang pertama ialah mengurangkan penggunaan gadget yang berlebihan kepada kanak-kanak. Semua sedia maklum bahawa kehidupan kita sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan gadget dan media. Penciptaan sesuatu teknologi bertujuan mendatangkan faedah dan juga memberikan kemudahan kepada setiap manusia. Namun, kita tidak dapat lari daripada kesan negatif yang turut mengiringi kehadiran sesuatu teknologi, terutamanya kepada kanak-kanak. Kanak-kanak sangat mudah tertarik kepada perkara-perkara sebegini. Malah boleh dikatakan mustahil untuk menghalang kanak-kanak pada zaman ini untuk mendekati gadget. Akan tetapi, kita sebagai orang dewasa harus mencari jalan untuk mengawal mereka daripada asyik dengan gadget sehinggakan tidak menghiraukan apa yang berada di sekelilingi mereka. Oleh itu, saya akan kongsikan 3 cara untuk mengawal kanak-kanak ketika menggunakan gadget. Yang pertama ialah menghadkan masa penggunaan gadget untuk kanak-kanak. Ini bagi tujuan mengelakkan mereka daripada terus leka apabila mereka menggunakan gadget dan juga aplikasi yang terdapat di dalamnya. Langkah yang kedua ialah jadikan penggunaan internet sebagai perkara yang boleh mendatangkan manfaat ataupun kebaikan kepada diri kanak-kanak dalam tempoh yang panjang. Sebagai contoh, dengan adanya video-video kanak-kanak yang kebanyakannya dalam berbahasa Inggeris, secara tidak langsung ia dapat memberikan manfaat dalam memperbaiki kemahiran berbahasa Inggeris bukan sahaja di dalam pertuturan mereka, bahkan juga dalam penulisan mereka. Langkah yang seterusnya ialah dengan meluangkan masa bersama kanak-kanak dalam melakukan setiap aktiviti di luar rumah seperti berkebun, bermain bersama adik-beradik yang lain ataupun mengajak mereka untuk beriadah di taman permainan. Sebagai kesimpulannya, setiap tindakan yang kanak-kanak lakukan hendaklah dipantau oleh ibu bapa ataupun orang dewasa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengawal penggunaan gadget kepada kanak-kanak kerana kesan buruk seperti kanak-kanak akan menjadi seorang yang pasif, tidak boleh berdikari, mempunyai masalah penglihatan pada usia yang muda, hilang fokus terhadap pembelajaran dan lain-lain. Nama saya Nur Anizaira binti Zarzaman, kod matrik 4203002911D. Sebagaimana yang kita tahu, pada masa kini ibu bapa menghadapi cabaran besar dalam memupuk minat membaca dalam diri anak-anak daripada usia 3 sehingga 5 tahun, terutama bagi mendorong mereka supaya lebih menggemari buku berbentuk ilmiah. Mana tidaknya, kanak-kanak hari ini lebih cenderung menghabiskan masa menggunakan komputer, tablet atau telefon pada waktu lapang sehingga mengabaikan perkara-perkara lain. Langkah pertama, gadget bukan sekadar bermain game dan menonton kartun saja, malahan memandangkan kanak-kanak gilakan gadget. Apa kata biarkan kanak-kanak gunakan waktu ketika bercuti atau melakukan aktiviti biasa seperti bersenam atau bersia-sia di taman dan memberikan mereka tugasan untuk mengambil gambar atau video menarik dan meminta mereka menulis tentang pengalaman itu sendiri dan menggunakan kertas ataupun di dalam telefon. Dengan cara ini, anak-anak tidak akan hanyut dengan bermain video sahaja. Sebaliknya, ada aktiviti lebih bermanfaat boleh dilakukan menggunakan gadget tersebut. Langkah yang kedua pula ialah menyediakan perpustakaan mini di rumah. Dalam memupuk sesuatu tabiat itu, semua perlu bermula di rumah. Ibu bapa disarankan membina sebuah perpustakaan mini untuk menghimpunkan pelbagai buku kegemaran anak-anak. Ruang ini juga boleh dijadikan tempat santai bersama keluarga selain melakukan aktiviti yang menyeronokkan. Kebaikan meluangkan masa bersama anak.
Kajian menunjukkan keluarga yang meluangkan masa berkualiti bersama akan mengurangkan risiko untuk anak-anak terdedah dengan aktiviti berbahaya. Lebih baik lagi, kanak-kanak yang bermain bersama keluarga cenderung untuk mendapat keputusan dalam akademik yang lebih baik. Yang pertama, kurang masalah tingkah laku. Anak-anak yang meluangkan masa berkualiti bersama ibu bapa, mereka dikatakan akan kurang cenderung untuk berdepan masalah berkaitan tingkah laku, sama ada dalam keluarga maupun ketika di sekolah. Apabila anak-anak dapat merasakan bahawa mereka disayangi dan dihormati oleh ahli keluarga yang lain, sebarang perselisihan faham dapat dielakkan. Yang kedua, kesihatan mental dan emosi. Wajar seorang kanak-kanak berasa disayangi dan dikasihi. Ibu bapa perlu untuk hadir dalam setiap detik kehidupan anak-anak mereka, dan sudah pasti cara terbaik adalah dengan meluangkan masa bersama. Hadir hanya pada waktu mustahak atau krisis adalah tidak mencukupi. Ini kerana anak-anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sewajarnya untuk memanfaatkan daripada aspek mental dan emosi. Yang ketiga adalah jadi individu yang lebih baik. Apabila anda meluangkan masa bersama anak, ia membantu mereka untuk menjadi individu yang lebih baik. Malahan, apabila anak meluangkan masa bermain dengan adik-beradiknya, ia akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan baik. Yang keempat dan yang terakhir, kenangan bersama. Masa yang berlalu tidak mungkin akan kembali. Anda mungkin tidak mengendahkan tentang ini sekarang. Namun apabila anak semakin dewasa, anda pasti akan mula merindukan saat-saat mereka kecil. Anak-anak tidak memerlukan hadiah yang mahal, namun saat anda meluangkan masa dengan mereka adalah satu hadiah yang tidak ternilai. Bukan barangan yang diinginkan anak anda, tetapi mereka hanya mahukan anda untuk bersama mereka. Jadi gunakanlah saat-saat yang ada ini sebaik-baiknya. Kesimpulannya, bagi ibu bapa yang masih perlu bekerja, jangan pernah menganggap kehadiran anak sebagai gangguan. Sebaliknya, ambillah peluang ini untuk meluangkan masa bersama anak. Berikan anak peluang untuk merasakan keberadaan anda bersama mereka. Jangan terlalu sibuk dengan kerja sehingga mengabaikan anak-anak. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Fatin Nurajia binti Khalid. Nometrik saya 4203002141. Saya akan menerangkan bahagian point out behavior di dalam diri seorang kanak-kanak. Point out behavior. Apakah itu point out behavior? Point out behavior merupakan satu perbuatan ataupun tingkah laku seseorang. Point out behavior yang saya akan terangkan kepada anda semua adalah berkaitan dengan ucapan meminta maaf. Dan ucapan meminta maaf ini perlulah diterapkan dalam diri kanak-kanak. Sebagaimana yang diketahui oleh semua, perkataan maaf ini sering kali diucapkan ataupun dilafazkan apabila kita melakukan kesalahan terhadap seseorang. Jadi, sebagai ibu bapa, peranan kita adalah untuk mendidik anak-anak supaya belajar untuk meminta maaf sekiranya mereka melakukan kesalahan. Kenapa perlunya kita untuk mendidik anak-anak kita belajar untuk meminta maaf sekiranya mereka melakukan kesalahan? Hal ini kerana perkataan maaf tersebut membantu mereka untuk menilai dan belajar melalui kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan ini adalah merupakan satu proses pembelajaran. Apakah yang boleh dilakukan oleh para ibu bapa kepada anak-anak untuk menerapkan sikap ataupun nilai meminta maaf dalam diri seorang kanak-kanak? Yang pertama, ibu bapa boleh menasihati ataupun memberi teguran kepada kanak-kanak supaya meminta maaf setiap kali mereka melakukan kesalahan terhadap seseorang, dan memberitahu mereka bahawa sikap meminta maaf itu bukanlah sesuatu perkara yang akan memalukan diri mereka, tetapi akan menunjukkan mereka sangat berhati mulia dan mengakui kesilapan yang telah mereka lakukan. Selain daripada
memberi teguran ataupun memberi nasihat kepada anak-anak, ibu bapa juga boleh mempraktikkan diri mereka untuk melafazkan perkataan maaf di hadapan anak-anak ataupun perkataan maaf itu dilafazkan kepada anak mereka sendiri setiap kali mereka melakukan kesalahan terhadap anak mereka. Hal ini akan menunjukkan bahawa sikap ibu bapa tersebut untuk mempraktikkan anak mereka, dan anak mereka akan belajar untuk meminta maaf setiap kali mereka melakukan kesalahan, sama ada terhadap ibu bapa mereka sendiri ataupun orang lain. Jelas menunjukkan point out behavior yang berkaitan dengan perkataan meminta maaf ini dapat membantu anak-anak untuk mengamalkan nilai ataupun sikap yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marisa Farida bernombor metrik 42030034441D. Kini, kebanyakan kanak-kanak mempunyai masalah tingkah laku yang tidak berdisiplin dan masa mereka juga tidak teratur. Jadi, dengan adanya jadual yang teratur dan struktur pembelajaran yang sesuai dapat mencegah masalah tingkah laku mereka ini. Banyak kanak-kanak yang tidak sihat bertambah baik apabila mereka mempunyai rutin yang jelas dan teratur yang disesuaikan mengikut keperluan dan kemampuan mereka. Mereka juga memerlukan masa untuk belajar, berehat, bermain sukan, masa lapang untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahukan dan juga cukup waktu untuk makan. Mereka juga memerlukan jadual tidur yang membolehkan anda mempunyai masa lapang untuk diri sendiri. Juga penting untuk menyediakan ruang, rutin harian dan struktur yang sesuai untuk kanak-kanak. Yang paling penting ialah ruang pembelajaran haruslah disediakan di sudut rumah yang bebas daripada segala gangguan. Sebaik-baiknya kawasan belajar yang tidak berada di ruang duduk di mana terdapat banyak lalu lintas dan juga gangguan dan suara dari contohnya televisyen. Oleh itu, mengatur rutin harian di mana urutan aktiviti dan tindakan yang dijalankan sangat penting kerana rutin ini memberikan ramalan dan membantu anak-anak berasa aman. Jadual harian yang terancang dan yang dapat diramalkan adalah penting untuk menyediakan struktur dan seterusnya akan memastikan bahawa anak-anak berasa selamat. Apabila kanak-kanak mempunyai struktur jadual yang sesuai, masa dan rutin mereka akan lebih teratur, berdisiplin dan aman. Tingkah laku mereka juga akan menjadi lebih positif dan menampakkan sifat disiplin mereka. Sekian, terima kasih.